Saudara-saudara sekalian, tular bahwa Razijidin bakal dipanggil oleh SPRM berkaitan dengan isu rasuah RM 80 juta percetakan JCOV. Ini kata-kata Razijidin. Beliau menafikan terlibat dalam kes tersebut dan menurut Razijidin, tindakan ataupun tindakan siasatan tersebut atau penahatan tersebut atas arahan daripada pihak atasan susulan kenyataannya di Parlimen pada Selasa yang lalu. Namun demikian, yang mengejutkan kita ialah apabila SPRM seakan-akan telah mengkantoikan Razijidin apabila SPRM mengatakan bahawa melalui Ketua Pesuruhjayanya iaitu Azam Baki berkata, siasatan kes berkenaan telah berjalan sebelum laporan dibuat oleh Wakil Jabatan Perdana Menteri JPM. Beliau menegaskan tiada tekanan daripada mana-mana pihak. Kes telah dibuka sebelum ini, sebelum mereka dari JPM datang membuat laporan lagi, kata beliau. Makna kata, apa yang dikatakan oleh Razijidin ada kemungkinannya adalah berbohong, iaitu apabila beliau kata siasatan itu adalah atas arahan daripada pihak atasan, projek berkenaan dan mendakwa tindakan SPRM itu dibuat atas arahan pihak atasan, maka dengan penafian, dengan keterangan, dengan penegasan daripada Azam Baki, ada kemungkinan Razijidin juga adalah telah pun berbohong. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini ialah susulan daripada penahanan dua setiausaha di sebuah bekas setiausaha di sebuah kementerian gara-gara melibatkan rasuah JCOV bernilai RM 80 juta yang telah menggemparkan Malaysia baru-baru ini. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Hari ini diberitakan satu lagi keputusan yang paling menggemparkan Malaysia, khususnya Razijidin apabila dipetik daripada FMT, siasatan rasuah projek JCOV bernilai RM 80 juta. SPRM mengesahkan mungkin akan memanggil Razijidin. Ketua Pesuruhjaya Azam Baki bagaimanapun menjelaskan Razijidin tidak akan dipanggil dalam masa terdekat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak menolak kemungkinan memanggil Ahli Parlimen Putrajaya Razijidin dalam siasatan dakwaan rasuah projek percetakan buku JCOV bernilai RM 80 juta ketika beliau menjadi Menteri Kanan Pendidikan. Ketua Pesuruhjaya Azam Baki bagaimanapun tidak mendedahkan bila Naib Presiden Bersatu itu akan dipanggil dan hanya menjelaskannya bukan dalam masa terdekat. SPRM tidak menolak untuk memanggil YB Razijidin tetapi bukan dalam masa terdekat ini, katanya kepada FMT. Kemarin SPRM menahan dua individu termasuk bekas setiausaha politik kepada bekas Menteri Kanan kerana disyaki meminta dan menerima rasuah bagi projek bernilai RM 80 juta ringgit yang membabitkan sebuah kementerian. Sumber Badan Anti Rasuah itu memaklumkan suspek pertama berusia lingkungan dalam lingkungan 20-an yang juga bekas setiausaha politik kepada seorang Menteri Kanan, manakala suspek kedua ialah pemilik syarikat berusia lebih 50-an. Mereka dipercayai bersubahat dengan bekas Menteri Kanan itu meminta dan menerima rasuah melalui syarikat suspek kedua daripada kontraktor sebagai alasan atau balasan meluluskan projek percepat percetakan buku secara rundingan, terus kata sumber itu. Semalam, Razijidin dalam kenyataan telah menafikan dakwaan beliau meluluskan secara rundingan terus projek berkenaan dan mendakwa tindakan SPRM itu dibuat atas arahan pihak atasan susulan kenyataannya di Parlimen Selasa lalu. Mengulas dakwaan itu, Azam berkata siasatan kes berkenaan telah berjalan sebelum laporan dibuat oleh Wakil Jabatan Perdana Menteri JPM. Tiada kaitan atau tiada tekanan daripada mana-mana pihak. Kes telah dibuka sebelum ini, sebelum mereka dari Jabatan Perdana Menteri datang membuat laporan, tegasnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya,
Sanusi dipanggil SPRM dan ini berlaku kepada Sanusi yang memang mengejutkan kita semua. Sebelum kita teruskan ulasan pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma. Isu RII yang kini seakan-akan tiada penghujungnya dimulakan daripada semasa pilihan raya negeri Kedah. Sanusi berkata bahawa ianya hanyalah bersifat kepolitikan dan bersifat kerana ditimbulkan kerana pilihan raya negeri Kedah pada waktu itu. Namun Menteri Dalam Negeri, Keselamatan Dalam Negeri iaitu Saifuddin Nasution Ismail mengatakan ianya tidak akan berhenti walaupun telah selesai pilihan raya negeri Kedah. Nampaknya benar apa yang dikatakan oleh beliau. Dilaporkan hari ini bahawa Sanusi Mat Noor telah pun dipanggil oleh SPRM dan telah selesai memberi keterangan kepada SPRM. Yang kita tunggu-tunggu ialah adakah prima facie ataupun adakah perkara yang menyebabkan Sanusi bakal didakwa berkaitan dengan kes isu RII ini. Menteri Besar Kedah berkata sebanyak 4 soalan ditanyakan oleh SPRM kepadanya ketika merakam keterangannya. Menteri Besar Kedah, Sanusi Mat Noor, mengesahkan keterangannya sudah dirakam SPRM bagi membantu melengkapkan siasatan isu pelumbungan unsur nadir bumi RII. Sudah selesai, kata Sanusi Mat Noor, 2 minggu lepas macam tu. Katanya selepas majlis angkat sumpah 36 adun Kedah di Wisma Darul Aman hari ini. Tanya soalan saja, dalam 4 soalan, saya bukan orang jahat. Nak tanya banyak-banyak, saya dikenali sebagai orang baik. Tanya sikit pun padanlah, kata Sanusi lagi. Pada 11 September, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata pihaknya akan memanggil Sanusi dalam masa terdekat untuk mengambil keterangannya berkaitan isu RII. Terdahulu, SPRM memaklumkan mereka mendapat petunjuk baharu dan mungkin memanggil individu penting termasuk beberapa warga China bagi membantu siasatan rasuah serta salah guna kuasa dalam perlumbungan RII di Kedah. Setakat ini, 12 saksi telah memberikan keterangan kepada agensi anti rasuah bagi membantu siasatan. Saudara-saudara sekalian, apabila Sanusi berpendapat seperti itu, seakan-akan mudahnya kes ini, ianya mengejutkan kita semua. Lebih parah lagi apabila Sanusi mengatakan bahawa hanya 4 soalan yang ditanyakan kepada beliau. Saya bukan orang jahat, kata Sanusi. Memang Sanusi bukan orang jahat. Tapi tak tahu sejauh mana kebenaran tentang isu ini. Nak tanya banyak-banyak, mana, kata Sanusi, saya dikenali sebagai orang baik. Tanya sikit pun padanlah, kata beliau. Apa pendapat anda tentang pendapat peribadi Sanusi tentang dirinya itu? Yaitu beliau kata dia bukan orang jahat dan nak tanya banyak-banyak pun tidak apa. Kerana Sanusi mengangkat dirinya sendiri sebagai orang yang baik dan tidak perlu tanya banyak pun tidak apa dan padanlah, kata Sanusi lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Sebagai netizen Malaysia, kita mengharapkan isu RII ini dapat diselesaikan dengan segera dan dapatlah didakwa orang yang bersalah menyebabkan kerugian kepada negara ini. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rupa-rupanya ini yang berlaku dalam ceramah Perikatan Nasional di Felda Cimomoy apabila ianya kurang sambutan. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, pilihan raya kecil Pelanggai, Perikatan Nasional dilihat gagal menembusi Felda Cimomoy dekat Bentong Pahang apabila ceramah mereka malam tadi kurang mendapat sambutan warga Penoroka ataupun pengundi di kawasan itu. Berdasarkan pemerhatian, banyak kerusi yang disediakan penganjur untuk ceramah itu kosong. Ceramah kempen PRK Dun Pelenggai itu diadakan berhadapan dengan tapak pasar malam Felda Cimomoy. Ceramah itu turut dihadiri Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man,
selaku pimpinan utama Perikatan Nasional PN. Selain Tuan Ibrahim, Adun Besara, Andan Surarabu, Adun Pancing Muhammad Tarmizi Yahya dan Ahli Parlimen Temerloh Salamia Muhammad Nur antara panel pada ceramah itu. Ceramah yang dianjurkan Perikatan Nasional itu berakhir kira-kira jam 11.30 malam. Seperti biasa, pemimpin PAS menggunakan isu kerjasama UMNO dengan Pakatan Harapan PH yang turut ditunjangi DAP sebagai isu untuk menyerang Barisan Nasional. Felda Cimomoy merupakan kawasan kelahiran calon Barisan Nasional Amizar Abu Adam. Difahamkan, Felda Cimomoy merupakan salah satu kubu kuat Barisan Nasional dalam kawasan berkenan. Saudara-saudara sekalian, apabila kita memikirkan tentang sambutan yang begini, ini pula tidak diwar-warkan oleh para walaun, juga para penyokong Perikatan Nasional. Yang ditularkan pula ialah perkara yang tidak benar. Antara yang tidak benar yang sama sekali bohong ialah tentang kononnya Anwar Ibrahim tidak mendapat sambutan dalam ucapannya di UNGA. Namun demikian, rupa-rupanya yang berlaku ialah ketika gambar diambil dan ditularkan itu oleh Sanusi Madnor, itu sebenarnya gambar ketika bukan Anwar Ibrahim yang berucap. Ketika itu ialah giliran Benjamin Netanyahu, yaitu Perdana Menteri Israel. Itu Perdana Menteri Israel, yang mana ketika Benjamin Netanyahu berucap, semua ataupun ramai perwakilan yang keluar Dewan menunjukkan tanda protes mereka. Tetapi selepas itu, ketika giliran Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan pula, maka perwakilan yang telah keluar sebentar tadi telah pun mengambil kesempatan untuk kembali masuk semula ke dalam Dewan dan mula memenuhi kawasan Dewan selepas Netanyahu berucap. Jadi ketika Anwar Ibrahim yang menyampaikan ucapan, Anwar Ibrahim mendapat 9 kali tepukan gemuruh. Jadi, di mana celah yang kononnya Anwar Ibrahim tak mendapat sambutan? Sedangkan beliau salah seorang yang mengatakan, yaitu presiden kepada sebuah negara, mengakui bahawa dia bersyukur kerana selepas Anwar berucap, bukan dia yang berucap, kerana dia kata kalaulah itu yang berlaku, dia akan dapat ditutupi oleh kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, sekian dulu untuk kali ini. Siapa yang menang di ceramah atau menang di Parlimen PRK Pelanggai, itu terpulang kepada anda. Undilah mengikut keputusan masing-masing. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini benar-benar Sanusi kantoi sekantoi-kantoinya. Ini apabila cubaan beliau untuk memburuk-burukkan atau untuk memalukan Perdana Menteri Malaysia, iaitu Perdana Menteri kita yang kita sayangi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, akhirnya dibongkar sendiri, dikantoikan sendiri oleh saksi mata yang ada di Amerika Syarikat. Beliau, iaitu Puat Zarkasi, sendiri berada dalam kalangan delegasi dari Malaysia untuk berada di Amerika Syarikat tersebut. Tetapi yang menghairankan, Sanusi yang tak hadir di tempat itu pula banyak tahu dan pula seakan-akan berada di sana. Apabila di dalam tulisan terkini beliau seakan-akan cuba memalukan Anwar Ibrahim dengan mengatakan seolah-olah Perdana Menteri kita tidak mendapat sambutan di sana. Namun, orang yang berada di Amerika Syarikat bersama Perdana Menteri Anwar Ibrahim, orang itu yang saksi hidup yang ada di sana mengalaminya sendiri pula menafikan perkara tersebut. Puan Zarkasi, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, menyatakan beliau menyelar Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor sebagai pemimpin pembohong nombor 1. Ia berikutan kenyataan Sanusi yang mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal mendapat perhatian pemimpin dunia ketika menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78 di New York. Puan berkata,
Beliau menyaksikan sendiri bahawa Anwar mendapat 9 kali tepukan gemuruh ketika sedang berucap dan mendapat perhatian pemimpin-pemimpin dunia yang menghadiri perhimpunan berkenan. Perdana Menteri yang ke-10 iaitu Anwar Ibrahim diberi 9 kali tepukan gemuruh dalam masa ucapan 15 minit itu. Mukadimah sahaja dapat tepukan gemuruh bila Perdana Menteri ke-10 menyentuh perang Rusia-Ukraine yang beri kesan buruk kepada global, kata Puan Zarkasi. Ketika Presiden Iran berucap, dia mengangkat Al-Quran, tetapi tidak ada siapa yang tepuk tangan. Ucapan Presiden Amerika juga tiada sambutan dari perwakilan. Perdana Menteri New Zealand beritahu dia rasa lega kerana orang ketiga berucap selepas Anwar. Dia rasa tenggelam jika berucap lepas Anwar, kata Puan dalam hantaran di Facebook. Sebelum itu, Sanusi mendakwa situasi Dewan yang lengang ketika Anwar berucap menyampaikan kenyataan negara minggu lalu cukup memalukan. Sanusi mendakwa para perwakilan tidak mengikuti ucapan Anwar kerana dunia antarabangsa sudah mengetahui Anwar seorang pembohong. Kenapa tak ada orang? Sebab orang luar pun tahu dia kuat membohong. Daripada dengar, lebih baik keluar. Sebagai rakyat Malaysia, kita patut malu kerana ketika berucap di UNGA, orang tak mahu dengar, kata Sanusi. Terdahulu dilaporkan giliran Anwar adalah selepas Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di mana ketika Netanyahu berucap, para perwakilan kebanyakannya keluar Dewan sebagai tanda protes. Bagaimanapun, mereka kemudian mula memenuhi Dewan ketika giliran Anwar untuk berucap. Sementara itu, Puan dalam hantarannya turut berkongsi beberapa keping gambar suasana Dewan ketika Anwar sedang menyampaikan kenyataan negara, sekaligus menepis dakwaan Sanusi bahawa para perwakilan keluar ketika Anwar berucap. Astagfirullah, itu kata hati nurani saya bila mendengar komen Sanusi mengenai ucapan Anwar Ibrahim di UNGA ke-78 di New York. Ternyata Sanusi kaki fitnah, apatah lagi guna gambar-gambar tanpa usul periksa. Saya rakam banyak foto yang saya lampirkan. Sanusi Menteri Besar. Oleh kerana saya saksi hidup, maka dia wajar digelar pemimpin pembohong nombor 1 Malaysia, ujar beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, itu rupa-rupanya cerita sebenar, iaitu sebelum Anwar Ibrahim berucap, yang berucap pada waktu itu ialah Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, yang mana ketika beliau berucap, kebanyakan delegasi perwakilan keluar Dewan sebagai tanda protes. Apabila Anwar Ibrahim menggantikan giliran berucap Benjamin Netanyahu, barulah orang-orang yang ada di luar Dewan mula memenuhi Dewan ketika Anwar Ibrahim berucap untuk giliran beliau. Yang itu tak pula didedahkan oleh Sanusi. Jadi minta maaflah Menteri Besar Kedah kerana perkara ini telah pun terkantoi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang paling mengejutkan sekali untuk hari ini. Dipetik daripada Sabudin.com dengan bertajuk Sanusi Maharaja Fitnah. Wah, ini satu tajuk yang memang panas, yang saya tak pernah fikir berani untuk ditulis oleh seseorang. Apa yang dikatakan di sini merujuk kepada Sanusi Maknur, Menteri ataupun Ketua Menteri Besar Kedah, yang mana beliau digelar sebagai Maharaja Fitnah. Siapa yang menggelarkannya? Dr. Puan Zarkasi. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, apa pendapat anda dengan tulisan dan juga pendapat Dr. Puan Zarkasi yang menyelar, yang mendakwa, yang mengucup Sanusi sebagai Maharaja Fitnah? Astagfirullah, itu kata hati nurani saya bila mendengar komen Sanusi mengenai ucapan Anwar Ibrahim di UNGA ke-78 di New York. Saya hadir di UNGA tersebut. Saya saksi hidup, kata Dr. Puan Zarkasi. Saya di dalam Dewan Persidangan Utama PBB. Saya duduk, kata beliau, saya duduk bersama dengan beliau. Saya hadir dan saya saksi hidup.
Saya di dalam Dewan Persidangan Utama PBB. Saya duduk di kerusi VIP bersama Datuk Nazri Aziz dan Datuk Syahkar, kata beliau lagi. Bahkan saya hadir 3 hari berturut-turut selama, iaitu Selasa, Kamis, mendengar ucapan ketua-ketua negara lain sebelum Perdana Menteri ke-10 berucap pada hari Jumaat. Perdana Menteri ke-10 diberi 9 kali tepukan gemuruh dalam ucapan 15 minit itu. Mukadimah sahaja dapat tepukan gemuruh bila Perdana Menteri ke-10 sentuh perang Rusia-Ukraine yang beri kesan buruk kepada global. Ketika Presiden Iran berucap, dia mengangkat Al-Quran tetapi tidak ada siapa yang sanggup atau yang tepuk tangan. Ucapan Presiden Amerika juga tiada sambutan dari perwakilan. Perdana Menteri New Zealand beritahu dia rasa lega kerana orang ketiga berucap selepas Anwar Ibrahim. Dia rasa tenggelam jika berucap lepas Anwar. Dalam 15 minit itu, Perdana Menteri ke-10 sentuh isu perang Rusia-Ukraine, Palestin, Myanmar, Islamofobia, low carbon dan renewable energy, roadmap oleh Malaysia dan rasisme bentuk baru. Ternyata, Sanusi kaki fitnah, apatah lagi guna gambar-gambar tanpa usul periksa. Saya rakam banyak foto yang saya lampirkan. Sanusi Menteri Besar, oleh kerana saya saksi hidup, maka dia wajar digelar pemimpin pembohong nombor 1 Malaysia. Ditulis oleh Dr. Puad Zarkasi, Speaker Dun Johor. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang luar biasa yang pastinya mengejutkan semua orang, termasuklah Menteri Besar Kedah, iaitu Sanusi Mak Nor. Ini apabila Menteri Keselamatan Dalam Negeri yang selama ini ada pertikaian, kontroversi, pertikaian besar dengan Sanusi Mak Nor yang pada waktu itu ialah pilihan raya negeri membabitkan Dewan Undangan Negeri Kedah yang telah pun membongkar, Saifuddin Nasution telah membongkar isu pencurian, kehilangan bahkan pencerobohan di hutan Sikh, hutan Enggang Sikh Kedah, yang mana pengeluaran secara haram nadir bumi. Hari ini Saifuddin mendedahkan bahawa lagi ramai akan didakwa ceroboh hutan simpan Sikh. Wah, ini memang pasti menggemparkan sekali lagi Malaysia. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, lebih ramai suspek akan didakwa kerana menceroboh hutan simpan di Sikh Kedah yang dikaitkan dengan dakwaan kecurian unsur nadir bumi REE. Dia juga membayangkan sekali lagi bahawa kerajaan negeri dan agensi terlibat dalam kes itu. Pencuri tertangkap dan didakwa dan disabit kesalahan oleh mahkamah. Ada yang masih tunggu, kata mereka. Wujud elemen jenayah pemberdagangan orang dan jenayah terancang. Polis terus menyiasat, kata beliau lagi. Masih ada senarai yang dicari polis tapi menghilangkan diri. Adakah wujud pembabitan kerajaan negeri dan agensi-agensi di bawahnya? Sabar, kata Saifuddin pada hantaran Facebook hari ini. Kenyataan dibuat selepas laporan 9 individu termasuk 5 warga asing ditahan dan didakwa di Mahkamah Session Baling hari ini kerana menceroboh kawasan hutan simpan. Polis mengesahkan 9 individu itu turut disyaki menjalankan penerokaan REE. Saifuddin berkata penahanan dan pertuduhan seterusnya di mahkamah membuktikan kecurian memang berlaku. Yang memilih untuk denial syndrome, saya tak upaya nak buat apa, katanya lagi. Saifuddin telah bertelaga berlarutan dengan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mak Nor berhubung dakwaan kecurian REE di Bukit Enggang Sikh. Menteri Dalam Negeri sebelum ini mendedahkan dakwaan kecurian REE di Bukit Enggang dan mendakwa Menteri Besar Kedah menyedari isu itu. Sanusi menafikan dakwaan itu dan berkata,
pendedahan itu dibuat secara berniat jahat dan memandangkan pilihan raya negeri yang sedang berlangsung di Kedah pada masa itu. Sanusi sejak itu menyaman Saifuddin kerana memfitnah perkara itu. Tentang saman ini yang kita tunggu-tunggu sejauh mana ianya akan terus diteruskan di mahkamah. Jangan-jangan nanti ada pula yang akan tarik saman atau tarik diri daripada saman tersebut. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini laporan daripada Malaysia kini yang paling menggemparkan Malaysia. Ianya berkaitan dengan pendakwaan yang akhirnya kita tunggu-tunggu terjadi. Apabila 9 orang disahkan didakwa menceroboh hutan simpan Sikh. Ini semua berkaitan dengan pencerobohan untuk mendapatkan sumber REE, sumber nadir bumi yang terdapat di hutan simpan Sikh. 9 orang yang telah ditahan itu ialah terdiri daripada 1, 2, 3, 4 orang warga negara Malaysia dan seorang warga negara China, serta 4 orang lagi ialah warga negara daripada Indonesia. Warga negara China yang telah ditahan ini menggunakan pas lawatan sosial beliau untuk berada di tempat tersebut. Oleh sebab itu, tertuduh Lee yang dikenakan pertuduhan tambahan kerana telah melanggar Peraturan 39B Peraturan Immigration 1963 kerana melanggar pas lawatan sosialnya. Jika kesemua mereka ini sabit kesalahan, maka mereka boleh didenda tidak lebih RM10,000, penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Ikuti terus ulasan selepas ini bagaimana mereka masuk dan seterusnya. Namun akhirnya pada hari ini disahkan 9 telah didakwa menceroboh hutan simpan Sikh. Siapa 9 orang itu? Ikuti terus ulasan selepas ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini. 9 individu didakwa kerana menceroboh hutan simpan rimba Teloi di Sikh Kedah. Tertuduh ialah To Wei Lon 45 tahun, Chen Wei Weng 45 tahun, Zarhabi Sari 61 tahun, dan Abdul Halim Nawang 61 tahun, semuanya warga Malaysia, warga negara Malaysia. Seorang warga China iaitu Li Juamin 49 tahun turut didakwa bersama 4 warga negara Indonesia, Aswadi 43, Dedi Junaidi 40, Muhammad Zanuri 31 dan Nasron 51 tahun. Esro Awani melaporkan mereka didakwa mengikut Seksyen 47 dalam kurungan 1 Akta Perhutanan Negara 1984 kerana memasuki hutan simpan tanpa permit. Jika sabit kesalahan, mereka boleh didenda tidak lebih RM10,000, penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Tertuduh mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Mahkamah Session Baling, Najwa Cemat. Tertuduh dibebaskan dengan ikat jamin kecuali Dedi Junaidi, Muhammad Zanuri dan Nasron. Lee dikenakan pertuduhan tambahan kerana melanggar Peraturan 39 dalam kurungan B Peraturan Immigration 1963 kerana melanggar pas lawatan sosialnya. Dia dituduh mengambil dan melakukan ujian ke atas sampel tanah yang diambil dari hutan. Sementara itu, bernama melaporkan polis menahan 9 lelaki tempatan dan warga asing yang cuba meneroka unsur nadir bumi REE di kawasan Kompartmen 35 Hutan Simpan Rimba Teloi, Sikh pada 14 September lepas. Ketua Polis Kedah, Datuk Faisal Saleh berkata kesemua yang berusia antara 30 hingga 60-an itu telah didakwa di bawah Seksyen 47 dalam kurungan 1 Akta Perhutanan Negara 1984 kerana memasuki hutan simpan tanpa permit serta Seksyen 55B, Seksyen 39B, Seksyen 6 dalam kurungan 1C dan Seksyen 15 dalam kurungan 1C Akta Immigration 1959-63 bagi beberapa kesalahan immigration di Mahkamah Baling hari ini.
Pada 14 September, polis bersama pasukan dari Jabatan Perhutanan Negeri Kedah telah menjalankan ops bersepadu di sekitar kawasan hutan simpan di Sik dan telah menahan 3 kenderaan di kawasan kompartmen 35. Turut ditahan 4 lelaki tempatan, 4 lelaki warga Indonesia dan seorang lelaki warga China yang berada di situ. Siasatan awal mendapati mereka sedang mencari lokasi untuk penerokaan REE, katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah di Alosta hari ini. Beliau berkata kesemua lelaki itu gagal mengemukakan sebarang surat kebenaran untuk meneroka sumber REE di kawasan berkenaan selain tidak mempunyai surat kebenaran untuk memasuki hutan simpan Rimba Teloi. 5 warga asing ini masuk ke negara menggunakan pas kerja. Bagaimanapun pas kerja berkenaan bukan untuk bekerja di Kedah. Jadi mereka telah menyalahgunakan pas berkenaan. Kita percaya mereka telah masuk kawasan berkenaan sejak 4 bulan lepas untuk mencari REE. Kerja-kerja yang dilakukan masih di peringkat awal dan ia tidak ada kena-mengena dengan REE di hutan simpan Bukit Enggang Sik, katanya lagi. Dalam perkembangan lain, Fisul berkata polis menahan seorang lelaki tempatan bersama 8 individu warga Myanmar di Changlun pada Rabu lepas, sekaligus berjaya menumpaskan satu aktiviti penyeludupan migran. Sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Daerah Polis Daerah Kubang Pasu dan Belai Polis ICQS, Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin Keselamatan Bukit Kayu Hitam telah menahan sebuah kereta jenis Pro 2 Azia di Taman Hosba Changlun pada 5 petang. Semakan mendapati seorang lelaki tempatan dipercayai tekong berada di dalam kenderaan berkenaan bersama 3 wanita, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak lelaki warga Myanmar. Kesemuanya berusia antara 5 hingga 37 tahun yang tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan yang sah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.